uqdatan min lisani yafqahu qawli. Silakan pengkuliah kita pada hari ini yang fadil Tuan Guru Siddiq Nur, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita merafakkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi dapat kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dirahmati dan dicatatkan sebagai amal soleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buka majlis pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Astagfirullah. Siratal ladzina InsyaAllah pada Tuan Guru akan berkuliah setiap hari Rabu pada bulan Oktober ni di Kota Raja, menggantikan slot Ustaz Tarmizi yang mohon untuk masih lagi beliau banyak urusan lagi di pondok beliau, dan beliau akan menyambung balik kitab tafsir Qina'ah Rahman pada bulan November nanti insyaAllah. Untuk bulan ini pada Tuan Guru Siddiq Nur akan mengisi slot hari Rabu, insyaAllah jam 10 pagi. Itu saya silakan kepada Tuan Guru untuk meneruskan kupasan kitab Hikam. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat dan mudah-mudahan insyaAllah kita berikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajian kita, dan kita ambil barakah. Amin ya rabbal alamin. Silakan hormat. Kita pasal apa ya? Lapan belas. Baris apa tu? Dua belas pada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan jangan engkau menuntut-nuntut itu suatu waktu yang lain daripada waktu yang engkau dalamnya, tetapi kerjakan olehmu akan amal dalam tiap-tiap waktu dengan segala hukumnya, dan dirikan olehmu pada tiap-tiap hak dalam tempatnya, dan jangan engkau menuntut-nuntut akan sihat, maka bahwasanya menuntut-nuntut demikian itu membatalkan, kerana bahwasanya muraqabah yang kedua itu menghilangkan bagi hak yang awal, dan bagi yang awal itu daripada haknya tiada bagi yang kedua, maka dengan wujud yang kedua itu hilanglah hukum yang dahulunya. Ni lama kita berhenti ni, sambung. Nah, insyaAllah, iaitu matan hikam tu, yang di atas itu, sulang balik. Syekh Ibn Atta' sebut, la tataraqqab faraghul aghyar. Jangan duk menuntut faragh ni nak lapang. Jangan duk cari lapang daripada aghyar.
Ariyat ni makna sesuatu yang lain daripada Allah. Semua dipanggil ariyat. Jangan duk cari masa lapang dengan sebab ariyat. Perniagaan kita, kerja buat dunia kita. Sehingga kita tak boleh nak buat ibadat. Nak tunggu lapang. Aku ni lepas niaga ni aku semayang. Aku ni lepas buat ini aku buat. Menuntut lapang soal dunia baru nak buat ibadat. Orang tanya kita pasal apa? Tapi mengaji. Aku kapal sibuk. Anak aku ni duduk tengah mengaji universiti. Aku nak cari duit. Esok dia keluar universiti. Aku pergi mengaji. Contoh macam tu. Esok anak dia keluar universiti tak pergi mengaji ke apa? Dia tak dapat kerja lagi. Dah dapat kerja pula. Allah sibuk nak cari duit. Dia nak kahwin. Nak menikah pula budak tu. Lepas tu nak jaga cucu pula. Sampai bila pun kita bila duk cari lapang daripada dunia, baru nak buat ibadat, kita takkan jumpa. Kita takkan jumpa. Ini pesan Ibn Atta' nak buat ibadat. Jangan duk cari masa lapang baru nak buat ibadat. Fa inna zalika yaqta'uka in an wujudil muraqabah lahu. Maka demikian itu memutuskan engkau daripada wujudnya muraqabah. Muraqabah ni hubungan kita dengan Allah terputus. Sedap kita lupa Tuhan. Dah tak semayang, dah tak mengaji, tak baca Quran. Dah hilang zikir. Dengan sebab kita cari masa lapang ni baru nak buat ibadat, terputus muraqabah kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang betulnya macam mana? Kita buat ibadat kita. Kerja dunia pun buat juga bukan nak tinggal. Tapi jangan sebab kerja dunia sampai tinggal kerja-kerja akhirat kita. Itu yang nak ditekankan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kitab Hikam dia. Baik, yang kita baca ni syarah dia lah, huraian-huraian dia lah. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dan jangan engkau menuntut-nuntut sesuatu waktu yang lain daripada waktu yang engkau dalamnya. Faham kita? Kita dalam waktu zuhur. Jangan tuntut nak sembahyang zuhur tu pada waktu yang lain. Kita sekarang waktu duha. Jangan kita tuntut-tuntut lepas duha ni baru nak sembahyang duha. Jangan macam tu. Allah jadikan makna kata ibadat ni berwaktu. Ada hikmat dia. Waktu zuhur, sembahyang pada waktu zuhur. Sembahyang asar, sembahyang pada waktu asar. Waktu maghrib, sembahyang pada waktu maghrib. Jangan kita tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita biasa tunda-tunda ni lama-lama luput. Hilang terus. Kita ni daripada raja ibadat. Cari-cari tak jumpa. Mana duduk pun tak tahu. Saya dulu masa muda-muda dululah. Tengah bersemangat nak buat ibadat ni. Surau kampung saya tu tak hidup. Saya duduk di Kedah. Surau tu tak hidup. Tak ada sembahyang Jumaat. Saya nak menghidupkan sembahyang Jumaat. Cadang nak bawa orang mengaji di surau tu, mengajar gitu ni. Kempen lah, ajak orang kampung mai. Allah sidik, dia kata bukan hang tak tahu. Lah ni kami musim menanam. Sibuk. Tunggu habis menanam kami pergi lah. Lepas menanam tak bari juga lagi. Nak baja pula. Nak baja. Nak buh baja bedang. Tak apa, ingat tunggu lepas baja. Lepas baja pun tak bari juga. Dah nak merumput dah. Nak merumput. Sampai sudah tak mari. Lepas tu ibadat ni jangan kita tangguh-tangguhkan. Bila kita tangguh, ibarat kita bagi loophole tau. Kita bagi lubang kat iblis. Iblis akan besarkan lagi lubang tu. Dia panggil loophole. Lubang kecil, kita buat satu lubang. Lepas tu kita bagi alasan melewatkan ibadat kita. Mai iblis, dia perbesar lubang tu.
Tengok dah orang bakar sate. Orang bakar sate tengok dah. Macam mana dia bakar? Dia hidupkan bara dulu. Bila dia ada bara, dia pasang kipas dia tak? Pasang kipas, menyala api. Kenapa api menyala? Sebab ada bara. Dia tak? Kalau tak ada bara, boleh menyala ke api? Tak menyala. Bara ni nafsu. Kan? Kipas dia iblis. Iblis naik kipas. Bila ada bara, kipas aja dia menyala. Begitulah ibarat kita ni. Dalam dada kita ni ada unsur-unsur nafsu. Antara ciri-ciri nafsu, dia nak melengah-lengahkan ibadat tu. Main setan, iblis, dia kipas. Kita tersedak mangkit pukul 4 pagi, nak sembahyang tahajud. Ya tak? Kita lewatkan sikit. Tak apalah, pukul 5 apa ada. Iblis datang. Dia kipas terus. Langsung tak dapat sembahyang tahajud. Tak apalah, besok pula kot. Esok lusa pula kot. Jangan menangguh-nangguhkan amal, kata Syekh Melaka. Sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Nah, sebab itu dipesan jangan engkau menuntut pada waktu yang lain. Nak menangguhkan amal pada waktu yang lain. Macam mana kita nak bagi kita segera beramal? Kita cuba bayangkan. Saya ada merasai perasaan tu. Saya dulu ni pergi ke Sabah, ke Sarawak. 3 hari 3 malam berdakwah di Sarawak. Balik terus pergi ke LCC. Lepas ke LCC terus pergi ke Shah Alam. Lepas ceramah di Shah Alam tu saya rasa kepala saya lain macam. Dia buat kepala aku macam ni. Saya terus masuk kereta, pemandu bawa pergi ke hospital Sungai Buloh. Terus masuk emergency. Sampai itu terus dia orang bawa pergi CT scan. Keluar CT scan, doktor tunjuk film. Ustaz, dia kata, ada pendarahan di kepala. Ustaz kena stroke, dia kata. Bila sebut macam tu, apa yang saya terbayang? Sebelum tu sahabat saya, Ustaz Zawawi, Adun Semangui. Dia jatuh bilik air, pendarahan kepala, buat operation, meninggal. Sebelum tu, Ustaz Sofi, suami Ustazah Masturo. Itu juga. Operation 3 kali, koma sebulan, meninggal dunia. Sebelum saya kena tu, isteri saya tidur, darah naik kepala, keluar darah ke mulut. 4 hari di hospital koma, meninggal. Saya terbayang saya pula. Kita mula terbayang. Kalaulah kita mengalami suasana macam ni, kita rasa hayat kita makin dekat. Masa kematian kita dah tak jauh. Agak-agak apa kita nak buat? Nak tangguhkan amal ke apa-apa? Apa yang kita nak buat? Tuhan cerita dalam Quran, tuan-tuan. Orang yang duduk macam ni, bila nyawa dia dah sampai dekat-dekat, sampai ghar-gharah, dia kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau panjangkan sedikit saja umur aku akan bersedekah. Fa'asaddaqu, aku akan bersedekah. Aku akan wakaf. Aku akan makna infak harta aku di jalan Allah Ta'ala. Wa akum minas salihin, aku akan mengerjakan amal soleh. Ada tak kalau kau panjangkan umur aku ni, aku nak meniaga lagi, ya Allah? Ada tak? Kalau kau panjang umur aku ni, ya Allah, aku nak bina banglo 3 biji. Ada? Cuba kita bayangkan kalau kita duduk di situ. Kalau kita ingat benda ni selalu, kita tidak akan menengah-lengahkan amal. Kerana nyawa kita, hayat kita bukan di tangan kita, di tangan Allah Ta'ala. Dan kita pun tak tahu bila kita akan mati. Jadi dinasihatkan kepada kita, jangan sama sekali cari alasan untuk melengah-lengahkan amal.
Kerjalah amalan itu mengikut waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kehidupan ini, hidup kita ni bukan di tangan kita. Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Syekh Ibn Atta ingatkan kita sungguh-sungguh. Baik, kata syarah ni, jangan engkau menuntut-nuntut pada suatu waktu yang lain daripada waktu yang engkau dalam. Jangan kita duduk di waktu zuhur, jangan tunggu lepas asar baru nak buat amal sembahyang zuhur. Kita duduk waktu asar, jangan tunggu sampai maghrib. Jangan. Tunai pada waktunya. Baik itu waktu-waktu ni dia ada. Ada waktu wajib, ada waktu sunat, ada waktu haram. Sembahyang di luar waktu hukumnya haram. Kalau boleh kita sembahyang awal waktu. Waktu afdal. Sembahyang awal waktu. Kalau ada halangan-halangan tertentu, tak apalah kita lewatkan sikit. Macam kita sembahyang kuliah maghrib. Ustaz buat kuliah. Kan? Kita boleh sembahyang lewatkan sikit. Sembahyang isya tu, tak ada masalah. Tapi sengaja melewatkan dengan tidak ada sebarang alasan, itu jangan. Takut hilang muraqabah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang muraqabah hubungan kita dengan Allah. Sebab tu jangan kita makna kata menunggu waktu yang lain daripada waktu yang engkau dalamnya. Tetapi kerjakan olehmu akan amal dalam tiap-tiap waktu. Ada amalan wajib, ada amalan sunat. Sembahyanglah, tunaikanlah tanggungjawab kita. Semua orang dia plan tau. Dia plan kehidupan dia. Macam dia buat jadual waktu, timetable. Kenapa cikgu buat timetable? Supaya makna gerak kerja pembelajaran tu tersusun. Dan seminggu kita boleh cek. Dalam masa seminggu. Bahasa Malaysia berapa kali, berapa jam. Bahasa Inggeris berapa jam. Matematik berapa jam. Budak-budak tapis macam tu. Diplankan dia punya jadual. Waktu ni sabar. Waktu ni sabki. Waktu ni manzil. Waktu ni rehat. Waktu ni makan. Waktu ni tidur. Disusun timetable tu. Jadual waktu disusun. Kita pun kena programkan kehidupan kita berjadual. Masa ni mengaji. Masa ni ini. Masa baca Quran. Masa ni zikir. Bukan kita nak kira amalan kita. Tapi kalau kita cek dalam masa seminggu atau sebulan, kita dah banyak mana. Tapi kalau kita suka buat. Tak suka buat, tak buat. Biasanya itu memberi ruang yang luas kepada syaitan untuk goda kita, hasut kita, lalaikan kita dalam masa beramal. Amalan penting. Bekalan nak bawa balik akhirat. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari yang tak berguna dah harta benda anak pinak, melainkan orang yang balik jumpa Tuhan bawa sekeping hati, dinamakan qalbun salim. Yang ni yang kita nak bawa balik. Amalan cukup penting, beramal cukup mustahab. Jangan sampai kita dah tak larat, kita dah letih, nyawa dah hampir nak habis, baru nak buat ibadat. Rugi yang amat sangat. Kita akan rasa rugi. Di akhirat besok kita akan rasa rugi. Dunia ni tempat beramal. Tempat lain tak ada. Kita ada 5 alam. Pertama alam arwah, dah lepas. Kedua, alam arham, alam rahim ibu. Pun dah lepas. Ketiga, alam dunia ni, alam ajsam, alam kita ada sekarang. Keempat, alam kubur, alam barzah. Kelima, alam akhirat. 5 alam ni tempat beribadat. Alam kita ni, alam kita berada sekarang. Kalau alam ni kita sia-siakan, tak ada lah. Kita mati tak boleh beramal lah. Di akhirat tak ada amalan. Di sinilah tempat kita beramal, mencari bekal untuk bawa pulang pergi ke akhirat. Kalau kita sia-sia, habis. Rugi yang amat sangat. Sebab itu, kita kena paksa diri kita ni tau. Kena paksa. Tak paksa tak boleh. Apa-apa amalan, kena paksa. Sebab nafsu ni dia liar. Macam binatang liar. Nafsu ni. Kalau kita tak paksa dia, memang tak boleh.
Macam kita kata Quran. Kita ni orang tak suka baca Quran. Kita biarkah keadaan kita tak suka baca Quran? Tak boleh, kena paksa. Paksa mengaji, paksa baca. Sampai satu peringkat no, kita paksa, dia akan jadi biasa. Benda yang makna kata belakang parang yang tebal pun kalau diasah, dia akan tajam. Kita kena paksa dia. Semayang tahajud. Nafsu tak mau semayang tahajud. Kita kena paksa. Paksa dia macam mana kita paksa dia. Lama sampai sebulan, 2 bulan, dia bertukar menjadi biasa. Macam muslimat tak mau pakai tudung. Dia tahu buka aurat ni haram. Dia paksa diri dia pakai tudung. Mula-mula memang rimah, panas. Tapi kalau dia paksa, sampai satu peringkat, 2-3 bulan, dia jadi biasa. Benda yang berat dah jadi biasa. Itu masuk pasal yang kedua. Kalau kita istiqamah, kita akan dapat kemanisan ibadat kita. Seronok baca Quran, seronok mengaji, seronok tutup aurat. Dia main biasa. Dia main dah kelazatan, keseronokan, kemanisan dalam beribadat. Jadi kalau kita nak manis dalam ibadat, kita kena jalani pasal-pasal ni. Paksa, kemudian biasa, akhirnya dia jadi manis dan sedap. Seronok nak buat ibadat. Itulah hikmah di sebalik syariat yang kita tegakkan. Allah bantu kita dengan menghantar perasaan manis, sedap, lazat, seronok dalam beramal. Sebab itu jangan kita ikut selera kita. Nak buat, tak mau buat, tak buat. Kita kena paksa. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh di jalan kami tunjuk jalan kat dia. Tuhan tolong, Tuhan bantu. Daripada kesungguhan dia tu tadi. Jadi ibadat-ibadat yang kita buat ni, kata musannif rahimahullah ta'ala, dia suruh kita buat tu pada waktu dia. Dalam tiap-tiap waktu. Yang fardu ke yang sunat ada waktu-waktu dia. Macam tahajud waktunya malam. Sunat duha waktunya pagi. Contoh. Kalau boleh kita programkan. Setengah ada orang dia lepas semayang, dia suka baca Quran. Semuka. Semuka pun kalau kita baca lepas semayang, 5 kali dah 5 muka. Baca hari-hari. Lama-lama nak tambah 2 muka. Sedap-sedap satu hari, kita boleh baca 1 juzuk. Kan? 30 hari sebulan, khatam 30 juzuk. Kita buat sikit-sikit gitu. Nafsu ni ibarat kanak-kanak kecil. Kalau tak dilah, dia akan menyusu sampai ke tua. Kata orang tua. Yang duk halang kita ibadat ni, antaranya nafsu. Nafsu ni kena paksa. Macam kita paksa kanak-kanak itu menyusu. Budak-budak tu menyusu. Dia menyusu sampai umur dia 2 tahun, gigi dia dah panjang. Takkan dia nak menyusu lepas 2 tahun. Nak bagi makan yang lain lah pula. Kan? Jadi kita kena lah dia. Tahu lah. Lah ni bahasa orang utara. Orang sini panggil apa tak tahu. Lah ni nak pisahkan dia daripada menyusu tu. Saya kecil-kecil dulu, mak saya buat ke mana? Ambil akak seruntun, tenyih pungkuah pasu. Ambil ayak dia tu, sapu kepala tetek mak dah. Adik ni hisap pahit, tinggal. Itu nama lah. Kalau tak lah, sampai tua menyusu. Kita lagu tu. Kalau kita tak mangkit sembahyang tahajud, kalau kita tak paksa dia, tak lah dia sampai tua, sampai mati tak sembahyang tahajud. Baca Quran pun begitulah. Semua ibadat ni perlukan mujahadah. Berjihad menentang hawa nafsu. Jadi dalam orang beribadat ni, dia ada dua jenis. Yang pertama dipanggil ahlul ibadah. Ahlul ibadah ni macam kita. Nak buat ibadat, kena berperang dengan nafsu kita. Itu panggil ahlul ibadah. Kalau kita makna kata kita bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala tukar kita daripada ahlul ibadah kepada ahlul inayah.
kita mendapat pertolongan Allah. Mungkin Allah permudahkan kita bagi rasa seronok, rasa lazat, rasa sedap beribadat. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami bagi jalan kat dia, tunjuk jalan kat dia. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Ilmu bahasa zuk, perasaan, keseronokan, kemanisan dalam mengerjakan ibadat. Dah rasa manis tu, tak apa dah. Jadi kita nak mula-mula mengaji dululah, nak main mengaji. Malu kat kawan, tak pergi, malu sana, malu sini, paksa diri. Lama-lama, keseronok mengaji. Dia main perasaan tu, dia mari. InsyaAllah. Jadi kita kena tunai pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat bagi pada waktu tertentu. Cukup haul nisab, keluar zakat. Masuk waktu sembahyang. Datang Ramadan, kita puasa. Hikmat di sebalik Allah Ta'ala mana jadikan ibadat ni berwaktu-waktu. Supaya mendisiplinkan kita. Jangan kita buat ibadat ni ikut suka kita. Mengikut panduan-panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk waktu. Kita nak semayang, bukan boleh semayang dulu baru tengok waktu, tak boleh. Kita tidur pukul 11. Jaga-jaga, kita terus masuk bilik air, ambil wuduk, Allahu Akbar, semayang. Waktu baru teringat, pukul berapa ni? Jam tak ada. Mak angoi. Pukul berapa ni? Pukul 3. Lega, semayang dalam waktu. Tak malu begitu. Tentukan waktu dulu. Tengok jam, pukul berapa. Oh, ini waktu zuhur masih ada. Semayang zuhur. Jangan kita semayang dulu, baru tengok jam. Kan? Kita umpamanya contoh, kita tidur pukul 12. Sedap-sedap terus semayang zuhur. Kan? Semayang zuhur pas semua selera, pukul berapa? Pukul 3. Lawak ada lagi ni, alhamdulillah, syukur. Tak terpakai semayang tu. Tengok waktu dulu, baru semayang. Tengok kiblat dulu, baru semayang ikut kiblat. Jadi syarat-syarat sah dia macam tu. Pakai dengan kebetulan tak mau. Kita mesti yakin waktu masih ada. Cara dia, tengok jam. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, Tok Guru ni bagi tahu. Ya. Dan dia kata dalam tiap-tiap waktu dengan segala hukumnya. Tiap-tiap ibadat ni ada hukum dia. Pastikan makna kata kalau sembahyang kita tu betul hukum dia. Syarat-syarat rukun-rukun tu bagi sempurna itu. Kalau baca Quran tu biar baca dengan hukum dia. Tajwid dia. Kita nak tahu hukum dia kena mengajilah ilmu tajwid. Kan? Apa-apa pun mesti kita buat dengan peraturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan olehmu pada tiap-tiap hal, tiap-tiap hak dalam tempatnya. Bagi hak tu pada tempat dia. Kalau kita umpamanya kita buat bendang, tanam padi, bagi pada zakat tu pada asnaf dia. Kepada gulungan asnaf tersebut. Betul pada hak dia. Orang yang layak menerima dia tu. Hak dia tu. Hakul waktu. Hak waktu kita tunaikan. Waktu ni semayang ni. Waktu ni semayang ni. Kena tunai bagi elok. Buat dengan betul. Ya. Itu dia. Dan jangan sekali-kali. Dan jangan engkau menuntut-nuntut. Akan sihat. Maka bahawasanya. Menuntut-nuntut demikian itu. Membatalkan. Tunggu-tunggu sihat lah. Tunggu lapang. Sihat ni mana lapang lah. Dan ni aku duduk sakit, nak semayang macam mana, tunggu sihat. Sakit, semayang cara sakit. Uzuk cara semayang ada, kecuali ada manik.
Manik ni bagi orang perempuan muslimat, dia ada haid, nifas, itu namanya manik. Menghalang wajib, tak wajib. Bagi orang lelaki mana ada manik? Ajak mayang tak boleh aku uzur. Hang lelaki mana ada uzur? Perempuan tak apalah. Tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, sembahyang baring. Tak boleh baring sembahyang dengan isyarat mata. Jadi sembahyang tetap fardu dan tunaikan hak-hak dia yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menuntut-nuntut sihat dulu. Aku sihat, esok aku buat nak. Tak boleh. Mesti kita tunaikan. Jadi menuntut-nuntut demikian itu membatalkan. Bila kita lengahkan atau kita tuntut pada waktu yang lain, membatalkan ibadat kita itu ada tu kita dah hilang. Tak dapat. Kalau kita kata aku buat esok pula nak buat bila? Yang esok macam kita pinjam buat loan kereta. Loan kereta tu tiap-tiap bulan kena bayar. Dia tak? Tiap bulan ada hak dia, kita tunaikan. Kita bayar apa? Sebulan 300. Tiap bulan 300. Bulan Januari bayar untuk Januari. Bulan Februari. Jangan kita tangguh. Ini Januari aku bayar bulan depan. Yang bulan depan ada hak dia pula. Nak bayar bila lagi? Kita tangguhkan satu bulan saja menyebabkan dia habis semua. Dia punya sistem tu bercelaru. Bulan Januari kita tangguh bulan Februari. Yang Februari pi Mac. Yang Mac pi April. Jadi bercelaru. Kalau kita tunai pada waktu dia, clear cantik. Begitulah ibadat sembahyang kita. Jangan tangguh-tangguh. Ada orang tangguh. Ada seorang tu dia kerja talikom. Muslimat. Dia kerja talikom. Dia cerita saya ni ustaz sebuah masjid. Saya pergi mengajak masjid tu, dia cerita kat satu imam tu cerita. Jadi dia kata, ada seorang muslimat. Dia ni bila nak pencin, dia cari rumah dekat masjid tu. Dia beli rumah tu, dia duduk situ. Bila pencin, dia rajin main masjid. Sebelum pencin tak mari masjid. Mari-mari dengar kuliah. Pasal puasa. Dia tak pernah puasa. Tak pernah puasa Ramadan. Jumpa ustaz nak buat macam mana? Ustaz kata berapa lama tak puasa? Dia kata saya ni umur dah 50. Dia pencen awal. Saya balik dia umur 10 tahun. 40 tahun tak sembahyang. Tak puasa. Ustaz kata kena qada lah. 40 bulan. 40 bulan berapa? 40 bulan yang buat pasal tu. 40 bagi 3 dah bagi 12. Dia ada 3 tahun, 4 tahun nak puasa hari. Bukan dia kerja dia. Kena qada 40 bulan. Sampai tu kena bayar fidyah. Masa saya kata melanggar tahun. Tahun pertama dia kena bayar fidyah. 1 hari dia tinggal 40 makna kati. 40 cupak. 40 cupak lebih kurang 40 kilo. 40 kilo. 1 hari 40 kilo. 30 hari. 1,200 kilo. Itu tahun pertama. Tahun kedua. 1 hari 39 kilo. Kali 30. Tahun ketiga. 38 kilo sehari. Kali 30. Kali 1 lori. 1 lori berat. Lori besar. Jangan kita tinggal-tinggal. Dia jadi macam tu. Apa-apa amalan jangan kita tinggal. Jangan kita tangguh-tangguhkan. Mesti tunai di atas mana mengikut hak yang ditentukan oleh syarak kata kita. Kata musannif ni. Kerana bahawasanya muraqabah yang kedua itu menghilangkan bagi hak yang awal. Muraqabah kita menunaikan yang kedua tu aku akan buat tahun depan, menghilangkan yang hak tahun ni. Kita bayar makna kata utang kereta kita bulan depan, kita menghilangkan hak bulan ni. Yang bulan depan, pi bulan depan lagi.
Bulan depan lagi bulan depan. Lama jadi macam mana? Jadi kita disuruh menunaikan pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Menghilangkan muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah ni bila ditanya kepada Nabi, Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Allah tu kita buat ibadat, hati ingat ke Allah. Itu nama musyahadah. Musyahadah. Pandang hati tetap kepada Allah. Itu namanya musyahadah. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat yang Allah melihat kamu. Perasaan Allah duk perhati kita selalu tu, itu namanya muraqabah. Contoh, kita bawa kereta di lebuh raya. Bawa kereta, lari laju tu. Tiba-tiba kereta yang bertentangan dengan kita bagi lampu. Dia bagi lampu, cok-cok bagi lampu, signal. Apa kita faham? Kita faham, di hadapan kita ada speed trap. Dia. Kita nampak tak kamera polis tu? Kamera polis kita tak nampak. Tapi kita yakin kita sedang diperhati oleh kamera polis. Tidak. Perasaan duk rasa kamera duk perhati kita. Duk tenang kat kita. Walaupun kita tak nampak kamera. Kita tak nampak Tuhan. Tapi kita yakin Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Perasaan tu namanya muraqabah. Jadi kita duk buat ibadat ni sebab kita bermuraqabah. Kita tegak Allah duk tengok kita. Itu yang kita buat ibadat, tak buat maksiat, tak tinggal taat. Sebab ada muraqabah, ada hubungan kita dengan Allah. Hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Tapi ingat, kalau kita sentiasa melewat-lewatkan waktu, menunda-nunda amal, dibimbangi, terputus muraqabah kita dengan Allah. Bila terputus, ibarat layang-layang putus tali. Ikut dia lah jadi macam mana. Tapi kalau kita selalu ingat Allah, ada hubungan kita dengan Allah. Tak berani nak buat maksiat, tak berani nak tinggal taat. Mudah-mudahan kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata musannif rahimahullah taala, ya dia kata tadi ni yang kedua itu menghilangkan muraqabah, yang kedua itu menghilangkan makna kata hak bagi yang awal itu. Habis. Dan yang awal itu daripada haknya tiada bagi yang kedua. Hak yang awal, sembahyang zuhur hari ni, hak dia hari ni, bukan esok. Sembahyang esok untuk esok. Tak lagi duk esok-esok mati malam ni, apa jam? Nak tunai macam mana? Baik tu kita menunaikan pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tuhan buat waktu ni pun ada hikmat dia. Kita bayang seorang peniaga, seorang kiri tangan kerajaan, pagi-pagi makik sembahyang subuh, lepas tu dia pergi kerja. Dalam kerja tu macam-macam lah ujian, ada orang nak rasuah kan, ada nak menyeleweng. Kita ada kuasa. Bila hati tu teringat dia nak buat benda pelik, zuhur dah masuk. Dia menghadap Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak sempat nak buat benda pelik. Sembahyang zuhur. Lepas tu, lepas sembahyang zuhur, makan nasi. Masuk kerja. Gaya teringat nak pelik-pelik ni, pum, mari asak pula. Asak dengan zuhur. Masa yang tak panjang sangat. Hingga tak sempat kita nak laksanakan cita-cita jahat kita. Kejap lagi dah maghrib. Lepas maghrib dah isya. Lepas isya dia nak tidur. Lepas tu mangkit subuh pula. Kalau kita jaga waktu semayang saja pun, insya-Allah kita terpelihara daripada buat kerja-kerja yang pelik-pelik, yang tak elok. Peniaga, dia tak akan menipu kalau dia mendirikan solat. Dia jaga solat dia. Itu yang Allah Taala sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah fahsyat, kejahatan dan juga mungkar.
Hafizu ala salah. Allah suruh pelihara sembahyang. Orang yang pelihara sembahyang, insya-Allah dia akan terhindar daripada melakukan benda-benda tak elok. Sebab ada muraqabah dia dengan Tuhan. Melalui solat tadi. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Maka dia kata, dengan wujud yang kedua itu, hilanglah hukum yang dahulunya. Bila mai zuhur besok, zuhur hari ni dah habis dah. Sebab tu kita jangan tunda-tunda. Hari ni ada tanggungjawab kita, besok pun ada tanggungjawab kita, lusa pun ada tanggungjawab kita. Kita tunaikan tanggungjawab kita, makna kita mengikut jadual. Sebab tu kita tengok macam bank apa kan. Dia hari ni punya akaun, hari ni dia selesai. Kan, sampai kerja bank. Macam kita kata bank tutup pukul 5. Tapi dia punya kaki tangan tak balik. Saya biasa dia mengajak di Maybank. Dia macam tahu macam tu. Dia pun bukan balik pukul 5. Kadang malam baru balik. Selesai akaun tu selesai, baru dia balik. Esok, kerana esok ada lagi. Esok punya. Hari ni punya makna kata keluar masuk duit. Semua tu diselesaikan untuk hari ni. Besok untuk besok. Kalau hari ni bawa pergi esok, yang esok bila pula? Macam kita basuh kain baju. Hari ni punya kain baju, basuh hari ni lah. Kalau tunda besok, bertimbun-timbun. Di rumah kita kain baju, bertimbun-timbun. Selesaikan hari ni, basuh hari ni, jemur hari ni, lipat hari ni. Besok punya pula. Lusa punya pula. Buatlah kerja apa pun. Orang yang suka menunda-dundakan amal tu, kepala dia berserabut. Tak cantik, tak elok. Ni dipanggil time management. Kita uruskan masa kita itu ikut waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda. Itu dia. Maka lazimlah atasmu dengan mendirikan pada segala hakul waktu, hak-hak waktu. Setiap waktu tu ada tuntutan dia ke atas kita. Sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Semua ada. Ada waktu yang tak boleh semayang pun ada. Dia panggil waktu tahrim. Lepas subuh mana ada semayang. Lepas asar mana boleh semayang. Kan? Yang kita duduk rajin semayang, lepas subuh semayang sunat lagi. Lepas asar semayang sunat lagi. Dia tak boleh. Ada waktu dia. Waktu dia ada waktu wajib, ada waktu sunat, ada waktu haram, ada waktu-waktu dia semua. Hakul waktu namanya. Dan jangan engkau kata esok-esok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu kata aku akan buat kerja ni besok. Ni esok boleh. Esok. Jangan esok. Sebab esok ada tanggungjawab lain. Tugas hari ni selesai untuk hari ni. Itu cara orang kerja yang makna kata yang cantik lah kerja dia, profesional. Orang yang suka menunda-nunda amal ni tak cantik. Kerja dia tak cantik. Kadang-kadang kita terlupa. Kita selesaikan mengikut hakil waktu dan jangan engkau kata esok-esok. Maka yang demikian itu membinasakan. Terutama kita berhutang. Cukup apa bayar. Contoh perasaan tak? Orang yang tunda-tunda bayar hutang. Lama-lama dia sayang nak bayar. Dia hutang RM100. Cukup masa tempoh dia tak mau bayar. Dia tak bayar. Dia kata bulan depan lah. Lama-lama dia sayang tau. Duit tu dia jadi sayang. Betul. Kalau kita tunai pada waktu tu, clear, elok. Kita mati syahid pun, hutang tak bayar. Tergantung amalan tu dengan bab pasal. Itu mati syahid. Tahajud kita, duha kita, bacaan Quran kita. Dengan sebab kita tak bayar hutang, tergantung amal, rugi. Yang kita pun tak tahu bila kita nak mati. Sebab itu jangan lewat-lewatkan bayar hutang, dibimbangi kita sayang dengan duit tu dah. Nak bayar ni, aku perlukan duit ni untuk lain. Lama-lama akhir-akhirnya sampai mati tak bayar hutang lah.
Kadang-kadang anak-anak kita, adik-beradik kita tak tahu yang kita berhutang dengan orang tu. Tanggunglah kita di akhirat besok. Rugi yang amat sangat. Sebab tu kita berhutang, kita bayar lah. Berapa kita tangguh-tangguh. Kan? Ada pula masa hang berhutang dulu, bukan lagi main merayu-rayu kat orang. Bila main nak bayar, kita yang berhutang merayu kat dia pula. Patut kan macam tu? Memang tak patut lah. Kan? Tu bahaya hutang tu. Lama-lama dia sayang nak bayar tu. Dia sayang duit tu. Sayang nak bayar. Jangan buat pasal. Allah Rabbi ya Karim, kita ni yang macam tu lah. Ya? Itu dia. Hilanglah dahulunya. Maka lazimlah atasmu mendirikan segala haqqin waqti dan jangan engkau kata esok-esok, maka demikian itu membinasakan. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan adalah engkau itu tuntut dengan muraqabah waktu yang engkau dalamnya. Duduk dalam waktu. Kita tuntut, minta kita dapat menunaikan kewajipan kita pada waktu yang Tuhan tentukan. Eloknya waktu afdal. Orang pernah tanya Nabi, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling afdal? Antaranya Nabi kata, semayang pada awal waktu. Waktu afdal. Tapi kalau ada masalah tak apa. Kan? Ada masalah macam doktor. Dia nak semayang awal waktu tapi pesakit memerlukan, makna kata diubat segera. Dia layan sakit dulu. Kadang-kadang sampai luput waktu. Kan? Kesibukan dia melayan pesakit. Ada kemalangan jalan raya. Memerlukan operation segera. Pembedahan segera untuk menyelamatkan nyawa. Dia selamatkan nyawa orang ni dulu. Walaupun terluput waktu tak apa. Dia boleh qada. Ada alasan-alasan tu tak apalah. Ni yang dimaksud ni saja-saja. Kita menangguh-nangguhkan amal tu tak boleh. Macam kita nak pergi semayang. Tiba-tiba ada orang lemah di sungai. Oh nanti aku nak pergi semayang dulu. Dan semayang pula qabliyah, ba'diyah apa semua. Lepas tu zikir lagi, lebih orang tua tu. Itu boleh kita selamatkan dia dulu. Walaupun terluput waktu semayang kita. Itu tak apa, boleh qada. Ada alasan tak apa. Ni makna kata melewat-lewatkan waktu, menunda-nundakan amal dengan sebab sengaja. Tu tak boleh lah. Kita kena pandai atur susun masa kita dalam beribadat kepada Allah SWT. Kan? Setengah orang dia kira afdal. Dia satu afdal, satu asrah. Asrah ni bagi elok. Afdal memanglah. Kan? Nabi kalau malam pagi Jumaat dia baca surah sajadah. Kan? Baca surah sajadah. Kan? Surah Ad-Dahri rakaat kedua. Kan? Ada masa-masanya. Tapi kalau kita jadi imam, kan? Surau masjid kita tu duduk di bandar. Di bandar ni. Tuan-tuan tahulah kalau macam Kuala Lumpur tu traffic jam. Orang keluar pagi-pagi. Dia keluar tu siap dengan uniform dia. Siap dengan uniform dia. Hang baca surah panjang-panjang. Jadi menyebabkan makmum jadi kelang kabut. Traffic jam, nak pergi kerja, takut lewat masuk. Jadi orang yang bijak, dia ambil jalan asrah, mengelokkan. Sederhanakan bacaan kita, tak perlu panjang. Kalau duduk di pondok macam tempat saya, kadang kerja apa? Kerja ibadat ya. Bubuh panjang-panjang, tak apa. Ni khutbah Jumaat, pukul 2.30 tak habis lagi. Pukul 2.30, kelang masuk kerja kelang. Yang duduk main Jumaat tu, pakai baju kelang oh. Ya bagus punya khutbah. Sampai ke 2.30. Lepas tu, makmum ni dah mula gelisah. Itu namanya tak cerdik. Ada satu masjid tak mahu sebut nama dia. Saya pergi mengajar di Pulau Pinang. Pengurusi masjid cerita macam tu dekat saya. Allah ustaz tu, saya panggil dia jadi khatib ustaz. Dia tu khutbah 2.30. Pekerja kelang dah gelisah. Gelisah tak tu arah. Tu pun kita kena jaga juga lah tu.
Jadi kita kena pandai lah. Menyusun waktu, keadaan suasana, kan? Keadaan masyarakat, keadaan makmum, semua kita kena ambil kira. Itu dia. Itu dia. Tak mana nak berhenti ni? Jadi dia kata jangan engkau menuntut-nuntut bagi waktu lainnya, maka hendaklah dia kata jangan engkau selesaikan kalau hendaklah jangan engkau selesaikan dalam waktu kerana tiada terangkat segala hukumnya. Jangan engkau menuntut-nuntut pada waktu yang lain, maka hendaklah jangan engkau selesaikan kan? Jangan engkau selesaikan dalam waktu. Hendaklah engkau selesaikan dalam waktu. Itu betul. Kerana tiada terangkat segala hukumnya. Hukum wajib tu tetap juga makna kata wajib. Walaupun kita tak buat, kita tetap makna wajib dituntut kerana kita makna kata walaupun kita tangguh sembahyang zuhur hari ni, nak tangguh besok tak terangkat dengan sebab kita tangguh tu. Kewajipan tetap menjadi kewajipan ke atas kita. Qadha boleh, tapi tak sama dengan sembahyang tunai. Qadha ni tak sama dengan sembahyang tunai. Kita tunai puasa Ramadan pada waktu bulan Ramadan dengan kita qadha bulan yang lain, dia tak sama. Dia takkan sama. Kelebihan Ramadan tu takkan sama dengan kita buat pada bulan-bulan yang lain. Kesimpulannya, maka seboleh-bolehnya kita tunaikan makna kata ibadat kita pada waktu-waktu yang dah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan jangan kita mencari alasan untuk tunda-tunda pada waktu yang lain. Kerana dibimbangi akan memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita biasa tunda-tunda, menjadi tabiat. Tabiat ni tabiat yang tak elok, tak cantik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa tangguh sikit yang mampu saya sampaikan, kerana kita dibagi masa 45 minit. Tak apalah, kita patuhlah. Kau ada soalan-soalan apa? Sila. Kau jenis tak faham, kau mana tak faham, boleh kita tanya lah. Dia boleh jawab. Kalau boleh lah, mampu, silakan kalau ada. Kalau tak ada, cuma ini tambahan sikit lah. Dalam kita menghadapi mereka kata endemik sekarang ni. Endemik, bukan pandemik, endemik. Endemik ni kita tak dapat nak halang coronavirus ni. Mungkin kalau kita buat swab test, mungkin semua orang ada. Cuma ada simptom dengan tak ada simptom, tu saja. Jadi kaedah sekarang ni yang dibuat oleh pihak kerajaan dengan vaksinasi, cucuk vaksin supaya makna kata dapat mempertahankan diri daripada serangan COVID. Tu tak apalah, siapa nak vaksin, vaksin lah. Yang saya cuma nak bawa di sini pagi ni, iaitu bagaimana Islam mengajar kita mempertahankan diri daripada serangan penyakit. Dua jenis makanan yang amat berharga. Yang pertamanya habbatus sauda, dan yang keduanya madu lebah. Amallah madu lebah dan amallah habbatus sauda, insya-Allah. Aisyah meriwayatkan, dia kata aku dengar Nabi SAW bersabda, inna hazihil habbatus sauda syifa'un min kulli da'in. Nabi kata ke Aisyah, sesungguhnya ini habbatus sauda, dia merupakan syifa, ubat min kulli da'in, bagi semua penyakit.
Apa-apa penyakit, ubatnya habbatus sauda. Ada orang kata kat saya, dia kata saya makan habbatus sauda Ustaz, tapi kena penyakit juga. Hang makan banyak mana? Dia makan secekak. Nabi makan 7 biji. 7 biji ya. Habbatus sauda ni kecil. Kecil ya. Kita ambil 7 biji. Saya, isteri saya, anak-anak saya, semua makan habbatus sauda. Kalau budak-budak, 3 biji. Kalau orang dewasa, 7 biji. Ada juga yang makan 2 kali. Ada makan pagi petang. Tapi Nabi makan sekali ya. 7 biji. Makanlah 7 biji. Sebab habbatus sauda ni sebiji pun dah kuat. Nabi sendiri memberi jaminan. Semua ubat, penyakit, ubatnya habbatus sauda. Murah pun murah. Sejual sebotol itu baru RM15. Apa makan setahun tak habis. 7 biji. Setahun tak habis. Kalau sekilo beli sekilo, 10 tahun tak habis makan. Dia ada harga murah. Tapi dia punya apa kita kata khasiat dia cukup besar. Illa minas sam, kata Nabi. Kecuali penyakit sam. Penyakit sam tak boleh ubat lah. Apa penyakit sam? Nabi kata maut, mati. Kalau mati ada ubat, ubatnya habbatus sauda. Mati mana ada ubat kan? Jadi beramal dengan habbatus sauda. Makanlah 7 biji ya. Pepak betul boleh. Tapi saya gigi tak ada. Dia kecil. Pepak kena gusi, tak kena gigi. Saya minum macam tu ya. Bubur layak minum terus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, madu lebah. Nabi bagi tahu mengikut Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata minumlah madu lebah. Siapa minum madu lebah 3 kali 1 bulan, dia tidak akan ditimpa penyakit-penyakit berat. Penyakit kanser, penyakit stroke, penyakit kencing manis dan sebagainya. Buah pinggang dan sebagainya. Minum madu lebah. Kata ulama maksud 3 hari itu 3 hari berturut-turut. Dalam 1 bulan 3 hari berturut minum madu lebah. InsyaAllah dia tak kena penyakit berat. Tapi dalam Al-Quran boleh rujuk suratul Nahli, Allah menceritakan madu lebah ni fihi syifa'un linnas. Tuhan kata madu lebah ni syifa bagi manusia. Penyembuh penyakit. Ubat bagi manusia. Apa ubat? Makanlah madu lebah, makanlah makna kita kata, dan makanlah habbatus sauda. Madu lebah ni madu lebah yang asli. Orang lelaki bawa madu ni balik rumah, orang rumah tak marah. Madu satu lagi aku tak tahu. Madu lebah dia tak marah. Madu asli. Macam mana nak tahu asli? Ambil piring ni, tuang madu lebah sikit. Sikit lah tuang. Lepas tu ambil air, bubuh sikit. Lepas tu goyang. Bila kita goyang, dia membentuk 6 persegi. Bentuk sarang lebah. Dia terbentuk sarang lebah. InsyaAllah. Tu madu asli dia tu. Kalau kita goyang tak terbentuk juga, itu bukan dia. Bukan madu asli. Madu asli nak tahu dia, makna kata kita bubuh madu, bubuh air, kita goyang sikit. Dia akan membentuk, makna kata bentuk, makna kata sarang lebah. Itu madu asli. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya Alhamdulillah dapat bekalan daripada Pahang. Madu asli, madu ni telah disahkan oleh Mardi dan juga UKM Unitec. Makna kata memang sebuh sikit pun dia punya gas cukup besar, cukup tinggi. Tapi dia punya pembekal tu dia pandai, dia buat keluar gas, dia tahu cara buat keluar gas. Saya ada ambil dekat dia yang dia buang gas terus, iaitu botol dia punya, dan saya beli juga yang tum besar tu, kita packing kita sendiri. Yang botol yang agak kecil, kemudahan orang-orang nak beli dengan harga yang rendah. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, silalah. Maksud kita ada habbatus sauda, kita ada juga madu lebah. Satu lagi makanan kesihatan yang dicadangkan ialah sumek. S-U-M-A-C, sumek. Tapi orang Arab panggil sumak.
Kalau kita tengok dalam Google, dia tulis Sumek. Type Google, lepas tu tulis SUMAC, Sumek. Dia akan keluar. Keluar makna kita kata tentang kelebihan-kelebihan. Makna kata Sumek atau Sumak ni. Antara kelebihan dia, dia memiliki vitamin C yang cukup tinggi. Kita ada vitamin C, kita ada madu lebah, kita ada habatus sauda. Tiga-tiga makanan kesihatan ni jaga paru-paru kita, insya-Allah. Dia kawal paru-paru kita hingga kita menapas dengan cara selesa. Di antara makna kata kita punya immunity badan kita untuk berdepan dengan COVID-19, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kalau tuan berhajat, silalah. Kita ada sumak, dalam botol pun ada, dalam paket pun ada. Yang botol itu kita jual, makna kata sebotol ada RM25. Dalam paket kita jual RM20. Dia apa nama ni, itu sumak. Habatus sauda dalam paket kita jual RM10, dalam botol kita jual RM15. Ya. Madu lebah ada berbagai-bagai jenis, tapi semuanya insya-Allah asli. Dengan kita jamin asli lah, insya-Allah. Jadi semua keuntungan ni untuk sekolah kita lah. Jadi di samping kita jaga makna kesihatan kita dalam berhadapan dengan COVID ni, kita juga insya-Allah boleh menderma sebagai makna kata infak, makna kata untuk pondok saya, insya-Allah. Siapa yang berhajat, silalah. Yang lain-lain tu macam biasalah, barang-barang lain. Cuma saya nak promosi iaitu immunity dalam menghadapi COVID mengikut pandangan Islam. Berpandukan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, insya-Allah. Di samping jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amalkan budaya hidup sihat. Saya pagi-pagi kalau tak mengajak macam ni, saya terus pergi ke tempat saya lah. Kami ada bela lembu. Kita ada bela tanam napier banyak. Empat tengok muka aku ni hitam. Berjelaga hitam. Tapi yang pentingnya pagi-pagi badan berpeluh. Badan sihat. Kan? Kesihatan ni penting dalam kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya rasa itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'u wal baha'u wal quwwata quwwatu wal qudrata qudratu wal ismata ismatu. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadakas salihin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Sama-sama. Terima kasih kepada Tuan Guru Siddiq Nur atas penyampaian kuliah sebentar tadi. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan beliau pada hari Rabu minggu hadapan jam 10 pagi, insyaAllah. Cuma untuk makluman, pada 19 hari bulan, hari Selasa, Selasa depan ni, kita tak ada kuliah kerana cuti Maulidur Rasul, dan saya dan Imam Zul akan menghadiri satu majlis perasmian pondok sahabat kami. Jadi hari tersebut beliau adakan, jadi saya akan ajak Imam Zul ke tempat itu, dan kita tak ada kuliah pada hari Selasa 19 hari bulan. Jadi minggu depan Isnin dan Rabu sahaja, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, tazkirah Jumaat minggu ini PU Said 12.30 tengah hari, jemput muslimin datang awal pada hari Jumaat. Tazkirah khatib dan imam ialah kepada Ustaz PU Said Bakri, insya-Allah.
سيدنا محمد حبيبي المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله. صلوا, marilah berselawat pada baginda. Sallu ala khairil anam المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني.